Nabi kata, sesungguhnya aku mengaminkan doa yang dibacakan oleh malaikat Jibril. Iaitu salah satu pada doanya, celakalah hidup orang yang membiarkan Ramadan berlalu tanpa dosanya diampunkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak puasa? Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada puan pengerusi acara. Yang berbahagia lagi dikasihi Dr. Zaitun bin Udin, pengarah Hospital Sultanah Bahiyah. Begitu juga pengarah hospital, ada pengarah hospital lain daripada Kuala Nerang. Tuan terima kasih banyak sebab datang. Jadi mula slow kejap lagi kuat ni bang. Seterusnya timbalan-timbalan pengarah hospital Sultanah Bahiyah, pengarah-pengarah hospital Barisan Ahli Jawatankuasa Badan Kebajikan Islam Hospital Sultanah Bahiyah, iaitu BAKIS. Seluruhnya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Kata adat banyak kiasan, ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek, panjang dirontangkan. Memang takkan faham kalau tak direnungkan. Tanam ubi di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Ada ilmu kalau berhikmah, selaut garam terasa tawar. Dah kau bagi pantun aku balik lah kan. Banyak lagi nak keluar ni kan. Jadi apapun saya ucapkan terima kasih di atas kesudian mengundang hari ini. Dan bila kita sebut tentang tarbiyah Ramadan kan? Ramadan ni semua dah dengar dah. Ramadan ni dikatakan sebagai tetamu yang dirindui, tetamu yang dinanti. Dan sekarang dah sampai dah pada masa bulan Ramadan. Nabi dulu pernah ambil sebatang kayu ni, ranting kayu. Nabi buat satu garisan panjang. Nabi buat satu garisan panjang kan. Kemudian Nabi buat satu segi empat tepat. Garisan panjang, satu segi empat tepat tu tergantung dekat garisan tu. Faham kan? Buat garisan panjang, kemudian satu garisan segi empat tepat tergantung pada garisan tu. Dalam petak tu Nabi cakar-cakarkan dekat dalam tu. Penuh lah dengan cakar-cakar ni. Kemudian sahabat tanya, apa yang kau lukis tu ya Rasulullah? Maka Nabi beritahu, garisan yang panjang tu, itulah cita-cita manusia. Cita-cita kita panjang, macam-macam kita nak buat. Kita belum apa-apa dah cerita dah, raya nanti. Kau tengoklah raya kedua. Dia dah cerita. Dia dah cerita. Kau tengoklah pagi raya nanti, kau tengok baju raya aku macam mana. Macam mana? Nantilah, tunggulah. Tu Pak. Panjang cerita-cerita. Hujung tahun nanti kau tengok rumah aku jadi macam mana. Kau tengok lagi 2 bulan lagi, kau tengok kereta yang akan parking dekat tempat kereta aku tu, kau tengok kereta apa. Wah, macam tu. Itulah maksud panjangnya cita-cita manusia. Sedangkan soalan yang patut ditanya, confirm ke hidup lagi pada masa yang kita sebut. Jadi Nabi pula bila buat segi empat tepat yang tergantung tadi, petak segi empat tepat tu, rupanya sekadar itu je umur manusia ni. Sekadar itu je umur kita. Dan yang Nabi cakap-cakap dalam tu, itulah ujian dan dugaan. Itulah kerja kita yang banyak hari-hari ni. Dan hari ni berapa ramai yang gembira masuk dalam dewan ni bekerja, mendengar ceramah. Berapa ramai. Yang tak ada nama pun datang. Ingat aku tahu. Kan? Kalau dah penuh tu memang yang tak ada nama pun datang tahu. Kan? Mana gembira lah. Gembira sebab maknanya bila dengar ceramah, maknanya tak payah kerja. Kan? Tak adalah. Niatnya kerana nak menuntut ilmu, Ustaz. Menuntut ilmu. Kan Ustaz selalu cakap, cantik teluk pantainya landai, tampat perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain ni pakai, asalkan penuh ilmu tidak ada. Dah 3 pantun. Kan?
Jadi makna kata kita ni sebenarnya kejap ya. Kita tengok dengan cubaan-cubaan. Tanyalah Dr. Zaitun Udin tu, dia nanya. Tiba-tiba jadi pengarah. Dia punya ayat tu tiba-tiba jadi pengarah. Macam selama ni tak sedar diri lah. Macam tak sedar kan, tak sedar, tak koma, tiba-tiba jadi pengarah. Tak, bukan. Tapi sebabkan kesibukan kita buat ini, buat itu, buat ini, kadang lah. Tiba-tiba dah nak pencen yang seorang tu pula. Ada orang kenapa suruh tengok dia orang tulis. Itu bisikan dalam kepala aku ke apa? Tuan cakap? Tuan cakap pergi? Kena ambil ubat penenang. Aduh, oh tu yang online ya? Yang online ya? Oh ya, okey. Janganlah malukan dia macam tu, tolonglah. Ada ingat bisikan dalam kepala ke? Oh. Kalau bisikan dalam kepala, kenapa bunyi utara tu? Tu heran tu. Kan? Bergarilah mata aku tergelak begini. Tapi itulah dia. Disebabkan banyak sangat cabaran dan dugaan kita, banyak sangat kerja yang kita buat, menyebabkan kita seolah-olah tak sedar masa berlalu dengan pantas. Anak-anak kita yang kurang tanggungjawab, sekolah rendah, mereka berpuasa. Allah, bilalah nak berbuka ni? Kan? Bilalah nak berbuka? Tengok jam macam tak bergerak. Dia siap ambil kursi tu berdiri, nak dengar jam tu bergerak. Ada bunyi tak? Bunyi saat dia. Sekali lagi. Dan kemudian kepada semua yang tengok online tu, tolong mute. Kan? Tapi tu lah teknologi buat macam mana kan. Jadi budak-budak yang sekolah rendah tu, dia rasa macam lambatnya nak berbuka. Tapi bila masuk sekolah menengah, dia dah mula ada tanggungjawab sikit lah. Dia dah ada dia kena study, dia kena kejar exam macam-macam. Dia tak boleh lagi, dia dah mula dilayan seperti orang dewasa. Dia dah mula rasa cepat je nak berbuka. Sekejap je puasa, tapi lambatnya raya. Sebab raya mustahak pada dia. Tapi pada kanak-kanak seperti kita, kan, yang ada ke hospital Sultanah Bahiyah ni, baru je raya itu, ni dah puasa balik. Ni dah hari ke berapa dah? Ya Allah, ingat dia orang perempuan ni. Orang tahu dah hari ke-9. Raya jatuh hari apa? Orang nampak tahu. Orang lelaki entah hari apa, tak tahulah. Orang lelaki ni macam tu. Orang perempuan tahu dah hari Selasa. Pergi mustahak orang perempuan tu raya. Maknanya nak tunjukkan cepat masa berlalu ayat dia. Dan cepat masa berlalu ni maknanya apa? Ha? Apa dia? Tak apa dia? Apa dia? Macam-macam lah ayat keluar tu. Pandangan. Tanda dia satu, nak mati. Itu je sebenarnya. Dah nak mati dah kita ni sebenarnya. Bila masa cepat, makna dah dekat dengan kematian. Itu sebenarnya. Dan bila dah dekat dengan kematian, surah Al-Hasyr ayat yang ke-18, Allah beritahu, hendaklah kamu melihat apa yang kamu usahakan untuk hari esok. Dan bulan Ramadan ni adalah bulan yang sangat istimewa. Kerana bulan Ramadan ini terhidang pelbagai set menu untuk ibadah. Tak seperti bulan-bulan lain. Saya yakin bulan Ramadan ni, siapa yang bertarawih, maka inilah bulan yang paling banyak kita bersolat berbanding bulan-bulan lain. Paling banyak kita bersolat. Dan kalau kita pergi Mekah ke Madinah, kita melaksanakan ibadah umrah dan haji. Di sana juga adalah tempat yang paling banyak kita solat berbanding di Malaysia. Setuju ke tak setuju? Setuju. Orang yang pergi ke Mekah ke Madinah, dia kalau sampai awal ke masjid, dia tak tahu buat apa, dia semayang ni. Semayang sunat taubat, sunat tahajud. Lepas tu dia bangun balik buat solat sunat istikharah. Buat apa lagi? Solat apa lagi buat? Sampai satu tahap dia bangun, semayang je lah. Nantilah kemudian dia fikir niat apa. Dia semayang, janji semayang. Kenapa jadi mudah nak semayang dekat sana berbanding dekat Malaysia? Kenapa? Sebab di sana kita tak bawa jawatan kita. Pengarah hospital ke, tak bawa.
Tak ada siapa pun mengumumkan ketibaan Dr. Zaituddin untuk bertawaf. Pergilah tuan. Tak ada. Tak ada, sama jalan bawa beg sama-sama. Ya, termasuk Samsul Debat. Saya dulu pun pernah jadi pengarah dulu. Saya pengarah undang-undang dan penguasaan, legal advisor. Kan? Jadi dulu bila sampai sana kita tinggal jawatan kita, tak ada apa. Ketua kampung lagi, tak peduli. Tak ada orang kisah pun kita. Kita pun sendiri tak tergamak nak mengaku jawatan kita kat sana. Sama. Kain ihram, sama. Begitu juga bulan Ramadan ni. Bulan Ramadan ni disebutkan dalam hadis, dan satu hadis usi macam mana diberitahu orang yang melakukan amal kebaikan akan diberikan ganjaran antara 10 kali ganda hingga 700 lipat kali gandaan pahala, malah lebih daripada itu. Tetapi berlainan pula dengan puasa. Aku sendiri akan memberikan ganjarannya. Allah Ta'ala beritahu, Allah sendiri bagi ganjaran. Itu beza. Sesungguhnya orang yang berpuasa akan diberikan 2 kegembiraan, iaitu kegembiraan ketika berbuka puasa dan kegembiraan ketika bertemu dengan Rabbnya. Kalau mati bulan puasa, happy. Syurga tengah terbuka pintu dah siap kemas, cantik, hias dah. Gembira dia. Dan juga orang yang berbuka puasa, bau mulut orang yang berpuasa itu adalah lebih harum di sisi Allah berbanding bau haruman kasturi. Di sisi Allah. Jangan saja kau harahkan bau mulut kan tu kau kan. Maknanya di sisi Allah saja. Okey, bau. Bau. Jadi bila kita sebut tentang Ramadan sendiri sebagai tetamu, maka kita tengok keadaan. Waktu saya pergi umrah baru-baru ni, saya berbalik. Saya landing pada 12 hari bulan Mac. Ya, saya landing pada 12 hari bulan. Kemudian kuarantin 5 hari. Ramai orang kat sana. Ramai betul. Terkejut sebab apa? Sebab dah masuk bulan Rajab dan bulan Syaban. Orang memang ramai. Orang Malaysia lah tu ramai. Yang tertunggak hari tu, yang tak pergi lagi, yang sebulan tertangguh itu, pergi jadi ramai. Jumpalah sahabat-sahabat kat sana. Jumpa Ustaz Anafiah, jumpa Ustaz Jafri, jumpa Ustazah Hasma Harun, jumpa. Kan? Ramai betul. Bayangkan dekat RNR tu, dekat Al Jazeera yang hentian yang buruk tu. Kan? 25 ke 30 biji bas. Semua orang Malaysia. Memang cancel, tak jadi kencing. Besok je lah kencing. Ramai betul. Nak masuk kat toilet tu tak jadi. Lepas tu, yang aku rimas tu nak bergambar. Gambar boleh Ustaz. Waktu aku pakai kain ihram tu, dia suruh turun dengan belak tu kain tu biar intimak sikit. Ustaz, apa yang kau gambar nak tengok siku aku ni? Heran betul. Yang seorang nak ambil gambar dengan Ustaz, boleh makcik tu. Makcik bukan ambil gambar ke semalam baju lain. Ada pula yang macam tu. Kan? Kenapa ramai? Sebab orang-orang Arab pun ramai, sebab mereka tahu dah masuk bulan Rajab. Orang Arab masuk Rajab ni dah prepare dah. Ni baju nak pergi tarawih. Ni kain nak pakai untuk tarawih ni sandal dia nak pakai. Wangi-wangian khas untuk Ramadan. Macam tu dia nak meraihkan Ramadan ni. Dah siap dah kurma yang terbaik untuk Ramadan ni. Kurma hari biasa lain. Itu sebab kita silap. Kita siapkan kurma bulan puasa je. Orang perempuan kena ingat 2 makanan yang kena ada kat rumah orang Islam. Pertama, buah kurma. Yang kedua, madu. Faham? Saya memberikan fokus. Buah kurma dan asal kau tak nyaon? Buah kurma dan madu. Madu lebah. Cakap terbiar terang kan. Betul. Tu yang kena ada. Dan dia orang dah prepare benda tu. Orang Arab masuk aja Rajab, dia dah terbayang Ramadan. Kita belum Rajab, dah terbayang Syawal. Lagi jauh. Jadi dia punya persediaan untuk Syawal tu lebih daripada Ramadan. Tu yang kadang-kadang ada orang bila sambut Ramadan ni dia sambut biasa-biasa je. Jadi bagaimanakah caranya orang yang menyambut tetamu? Tetamu kita bulan Ramadan ni. Yang pertama, layanan yang baik. Yang kedua, ikhlas dan melapang dada. Ketiga, muka yang manis. Keempat, menyediakan keperluan.
Dan juga yang kelima, menyediakan kemudahan yang baik. Maksudnya semua kita prepare. Tetamu nak datang. Saya dengar Dr. Zainuddin nak datang ke rumah saya, rumah mak saya dah standby dah. Masalah mak cili api. Dah standby dah. Mak pun cakap kau pergi cari beli santan. Biar ada makan masalah mak cili api tu lalap balik dah standby dah. Nak bagi apa? Sambal goreng apa macam mana? Dah siap dah ikan apa? Nak masak ikan apa? Ikan semilang. Orang Negeri Sembilan dengan ikan keli tu dia panggil ikan semilang. Orang Negeri Sembilan. Kalau dia sebut ikan semilang salai tu sebenarnya keli. Kalau ikan semilang belada tu, masak belada sebenarnya ikan keli. Kan? Dia tak kira. Sedangkan semilang laut kan. Tapi Negeri Sembilan macam tu. Saja beritahu lah. In case pada tu memikirkan calon daripada Negeri Sembilan. Kena tahulah. Kan? Dan kita prepare dah. Nanti kan dia dah sampaikan nak duduk kat bilik mana dulu. Kan? Nak bagi dia, kalau dia nak solat dekat mana, kemah bilik dah. Macam tu keadaan dia menyambut tetamu. Tapi kita menyambut Ramadan macam mana? Ada orang yang pertama, dia pandang Ramadan ni, alah puasa lah pula. Macam mana ni? Kat mana kita nak lepak ni? Kan? GPH, game plastik hitam. Kan? Jadi orang ni adalah manusia yang sangat rugi. Kategori yang kedua, orang tu nyambut puasa, puasa tak puasa sama je. Dan kategori yang ketiga, orang yang menyambut puasa dengan penuh kegembiraan. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu. Kelebihan kita melayan tetamu, apa dia? Pertama, murah rezeki, mendapat rahmat dan berkat pada Allah. Macam tu juga Ramadan. Ramadan murah rezeki, jangan cakap orang yang meniaga tu ada rezeki dia, betul tak? Ada rezeki dia. Ni bulan Ramadan ni, cakap tak berhenti-henti dekat telefon, order je. Masuk dalam kad tu, pump, send, buy, pump, pay, zap, confirm, zap, confirm. Betul tak? Hari-hari sekarang ni, hari tu PKP, lagi banyak kita berbelanja berbanding bulan tak PKP. Tapi secara atas talian. Ada je makanan sampai ke rumah. Tin sampai. Kemudian menambah kasih sayang antara tetamu. Maksudnya tetamu dengan kita ni menambah perasaan kasih sayang kita, keakraban kita. Macam tu jugalah sepatutnya Ramadan menambah kasih sayang kita kepada Allah dan juga kepada Rasul kita. Kemudian mengeratkan silaturahim. Sudah tentunya dalam bulan Ramadan kita makin baik antara satu dengan yang lain sepatutnya. Bukannya lagi bergaduh. Sebab kita tengok 3 ibrah bulan Ramadan. Yang pertama adalah untuk menginsafi nasib orang yang kurang bernasib baik berbanding kita. Bulan Ramadan. Bayangkan ada orang Rohingya telefon Mufti Arab Saudi. Dia kata, apakah sah puasa kami dengan tahap kami tidak bersahur dan kami tidak berbuka? Dia tak ada makanan kat rumah dia. Tak ada makanan. Kita ni, walaupun kita tak balik rumah lagi, kita yakin malam ni ada makanan untuk berbuka. Kita yakin. Beli atau masak, tu belakang kira. Tapi memang ada. Kita yakin ada. Dalam banyak keadaan. Dan begitu juga, dia akan membantu perkembangan Islam sebenarnya. Sebab apa? Ramai orang tertarik bila kita berpuasa sebenarnya. Orang bukan Islam terutama. Pergi bazar Ramadan, tengok berapa ramai yang bukan Islam pun pergi. Betul tak? Pergi bazar Ramadan, apa pasal ramai orang meniaga ni? Bulan puasa biasalah untuk dia orang beli barang untuk berbuka. In fact, baru-baru ni, waktu hari malam pertama Ramadan, malam pertama Tarawih, 11 siangnya saya masih lagi berada di Bintulu. Hari kedua di Bintulu, berceramah di sana. Ramai di Bintulu ni Kristian. Dan ada seorang ni, waktu saya tengah makan, dia bagi signal. Nak ambil gambar. Saya kata, tahulah. Saya ingat kan Melayu kan. Tapi dia free hair, rupanya Kristian. Dan dia menangis dapat ambil gambar dengan saya. Saya kata, apa teruk sangat tu? Saya kata, dia memang minat lama sangat dah. Dia tengok kat YouTube, tengok kat TikTok, tengok kat apa macam-macam. Dia tengok saya punya video. Dia sampaikan minat dengan saya tu, dia minat, cuma tinggal lagi saya tanya dia, habis bila nak mengucap ni? Nantilah, dia kata. Tinggal nak mengucap je lagi. Jadi orang dah mula minat dengan Islam. Orang dah mula minat dan ramai yang minat dengan Islam. Cuma tinggal lagi Swiss dia tu. Belum sampai lagi.
Saya doa lah, saya kata mudah-mudahan Allah bukakan hati kamu untuk terima Islam. Dia kata. Jadi sebenarnya dalam tu penting. Puasa ni jangan menggambarkan, jangan bawa fitnah pada agama. Kenapa kau tak kerja ni? Kenapa tak kerja? Puasa. Dan kan fitnah tu. Nabi dulu berapa orang kot? Bulan puasa berapa orang? Banyak lagi benda-benda. Tengok pasukan bola sepak Algeria pada World Cup yang sebelum ni. Dia sampai ke suku akhir. Peringkat pusingan kalah mati. Sampai extra time. Dia main dengan tahap dia puasa. Karim Benzema. Baru-baru ni skor untuk Real Madrid. Dia Islam dan dia puasa waktu dia skor 3 biji tu. Macam mana tu? Main siang bukan macam kita main malam. Kita main malam biar redup. Dia orang siang pun redup. Tapi dia main siang tu musim sejuk. Tapi maknanya dia orang boleh berpuasa dengan tahap mereka bermain bola berterusan berlari 90 minit. Cuba fikir. Jadi sebenarnya tu saya kata tadi, ia akan membantu perkembangan agama dan begitu juga mendapat ganjaran pahala di sisi Allah menyambut tetamu. Macam tu juga ada dengan Ramadan. Dan kita jangan lupa bila disebutkan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana orang-orang sebelum kamu diwajibkan berpuasa. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Dalam ayat tu dia tak cakap wahai orang-orang hospital Sultanah Bayar. Dia tak sebut orang Melayu. Dia tak sebut orang Islam pun. Dia sebut wahai orang-orang beriman. Mana orang yang percaya je puasa ni. Geng plastik hitam tak beriman. Confirm. Sebab orang perempuan yang ABC, Allah bagi cuti lain. Dia nak puasa tapi tak boleh. Betul tak? Dia pun kalau boleh tak nak ganti-ganti, leceh lah. Kalau boleh janganlah period lepas puasa lah. Tak kan, kena ganti juga kan. Lepas tu tanyalah soalan tiap-tiap tahun tanya. Boleh ke Ustaz kalau puasa sunat Syawal sekalikan dengan puasa ganti? Tanya tu. Tiap-tiap tahun tu tanya. Tanya lagi tu. Wahal bukan tu tahun pertama dia puasa tu. Tanya ustaz yang berbeza-beza dengan harapan dapat jawapan yang berbeza. Macam tu lah. Lepas tu berbeza. Asal ustaz yang dulu tu cakap lain? Itulah kan. Baru-baru ni ada seorang tanya saya pasal zakat fitrah. Ustaz, kalau anda kata saya kerja di Selangor tapi saya duduk kampung di Johor. So saya kalau bayar zakat yang afdalnya bayar di mana? Saya kata bayarlah di Selangor tempat kita bekerja. Tak boleh kena bayar kat Johor. Tadi kau tanya aku mana yang afdal. Kau ni nak kenapa? Dia tanya, dia bersoalkan balik kan. Kau tanya yang afdal kan? Tapi tak boleh kau bayar kat Johor. Bayarlah sekarang tinggal lah bayar kat mana tu kan. Itu masalah tu kan. Keadaan dia macam-macam soalan orang tanya ni. Jadi balik cerita tu tadi, diwajibkan kepada kita siam. Siam ni apa? Siam ini menahan diri daripada makan dan minum. Ada yang cakap menahan diri pada bepergian pada satu tempat ke tempat yang lain. Kata Ibnu Manzur, as-siyam ini menahan diri daripada makan, minum, nikah dan berbicara. Tak boleh makan, faham. Tak boleh minum, faham. Tak boleh nikah, apa cer? Boleh ke nikah? Boleh tak? Boleh ke nikah bulan puasa? Boleh. Jimat belanja. Jamuan majlis jamuan akan berlangsung pada waktu sahur. Confirm. Jimat mana? Ya. Nah kan. Waktu sahur buat majlis memang bapak kerekut kan. Kan. Tak, memang jimat belanja. Dah lah PKP. Contoh masa PKP tu. Buat pula time sahur. Memang tak ramai orang. Orang tak ada. Tapi maksud dia bukan tak boleh nikah. Maksudnya perbuatan orang bernikah tu tak boleh. Ini yang perempuan hati-hati. Nak pula bulan Ramadan ni buat asal perkataan aram tu. Iaitu panas yang menyengat. Kau mulalah time panas ni kan. Bulan lain dia tak rajin berkemban tu. Bulan puasa aku. Alah, panas. Hai. Bawah kipas, depan suami. Panas. Yang suami atas bawah tengok.
Allah, apalah kau seksa aku macam ni? Suami dia, abang tak panas ke? Aku dari tadi panas tengok kau. Betul dia lah yang perempuan cakap Datuk tua ni tak ada mana seleranya Ustaz. Jangan cakap. Bulan puasa ni orang lelaki ni tiang netrik pakai skirt pun nampak lawa. Jangan dicuba-cuba. Jadi tolong kawan. Kadang bulan puasa pula, mainlah sini duduk sebelah abang je, kita tengok TV sesama berpeluk je. Betul ke peluk saja? Mulalah perasaan yang bukan datang. Jangan. Jauh sikit. Orang perempuan buat sibuk kat dapur. Kalau suami tidur dalam bilik tu, buat jarak. Lain-lain. Buat garisan macam kat hospital. Buat tanda pangkahnya tu kan. Cepat duduk dekat pangkah tu. Penjarakan. Iya, kena jagalah. Dan begitu juga berbicara. Apa maksud tak boleh berbicara? Jangan cakap benda-benda yang tak baik bulan puasa ni. Sia-sia puasa. Cakap benda yang tak elok. Saya lalu tadi, ada benda tak elok cakap saya, maafkanlah. Perempuan berbisik pun tahu perlahan. Saya lalu tadi, nak lalu pergi kat Dr. Zaitun tadi. Orang yang apa? Tingginya kan. Kan ingat aku tak dengar. Aku buat dan aku berbual tu dengar tinggi. Macam OKU kau buat aku. Salah ke tinggi? Buka pula emas dalam TV nampak tua kan? Kau hajar. Tapi saya maafkan, tak ada masalah tu. Tak ada masalah. Okey je. Kan? Tapi jangan cakap benda-benda tak baik, jangan cakap. Jangan. Bulan Ramadan ni kerja elok-elok. Bulan tarbiyah ni nak didik kita jadi baik. Bulan Ramadan jadi baik sebab syaitan semua dibelenggu. So kalau perangai kau tak elok, jangan salahkan syaitan. Perangai ni macam tu juga. Mana memang confirm dia lah, bukan syaitan ni. Macam tu lah. Jadi baik, bercakap. Cakap yang baik-baik. Ini ada je. Ada budak baru masuk, panjang muncul. Budak baru. Nyapa. Pelagak. Ada je benda nak cakap pasal orang. Jangan macam tu. Kan? Tak baik. Lepas tu bila kita dah kenal dengan dia, berbual dengan dia, engkau ni okey juga kan? Dulu yang kau kutuk dia tu. Nampak tak? Iya. Itu yang dari segi bahasa. Tapi dari segi istilah, menahan diri pada makan dan minum serta perkara-perkara yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari, kerana Allah Ta'ala di bulan yang panas terik. Itu kita faham dah. Kan? Jadi yang penting ni hujung tu dalam ayat tadi, surah Al-Baqarah ayat 183. Jadi lepas ni jawapan kita macam tu lah. Anak tanya, Mama ngada. Duduk Kedah, Mama menyampah. Macam Negeri Sembilan, Mama. Ibu ke mak macam tu panggil kan. Mama, panggil Mama. Mak kau kat dapur. Kampung-kampung ni lah banyak cerita. Kan? Iya, betul. Kan? Umi belilah Arab sikit. Kan? Mak, kenapa kita kena puasa? Jawapan. Puasa je lah, ada orang puasa. Itu memang tak ada faedah lah mak jawab macam tu. Orang dulu boleh lah jawab macam tu. Kita sekarang anak kita ni semua nak tahu, Mak, kenapa kita kena puasa? Kau Islam ke tidak ni? Dia tanya pula anak dia tu Islam ke tidak. Kan? Kan? Baru cakap. Dia tu tanya, nampak? Cakap apa? Kan? Jadi dia tanya, Mak, kenapa kita kena puasa? Kita kena puasa sebab Allah suruh. Nampak? Anak tak habis soalan dekat situ. Bila? Dah lama dah dalam Quran. Ya ke? Buka surah Al-Baqarah ayat 183. Dia pun baca ayat tu. Allah wajibkan kita berpuasa. Tu sebab mak puasa. Okey. Puasa. Takwa tu apa? Takwa ni nak jadikan kita orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan latihan takwa tu ada 4. Pertama, khauf Rabbul Jalil, takut pada Allah. Takut kita pada Allah.
Jadi kita tak buat benda yang Allah tak suka. Mengumpat ni semua kita tak buat. Kita tak cakap yang bukan. Nampak tak? Bercakap yang bukan yang tak elok ni ada dua. Satu ghibah, satu fitnah. Fitnah apa? Fitnah cakap benda yang tak betul. Ghibah pula cakap benda yang betul, tapi kalau orang punya badan tu dengar, dia kecil hati. Itu nama dia ghibah. Contohlah ghibah ni kita cakap pendek betul dia, contoh. Tingginya dia, ghibah. Kan? Kita cakap apa lagi? Dalam TV nampak gemuk, tu ghibah. Atau kita cakap dia pakai lagi motor buruk tu, contoh kita cakap. Mana dong pakai fashion tudung macam tu lagi dah? Ghibah. Kalau nak cakap, pastikan maksudnya baik. Contoh, dia pakai kereta buruk tu, besar jasa kereta tu. Kereta ni antik ni kalau jual kat Singapura, ramai orang nak kereta ni. Contoh. Ya, kau tengoklah tu kan, dia tinggi kan, mak dia punya size ni sesuai ni kalau bekerja jadi bodyguard ni. Nampak? Dia bagi jugalah satu bentuk yang positif pandangannya. Zaman Nabi dulu ada dua perempuan, dia berbual mengumpat pasal orang. Sampai kada jumpa Nabi, ya Rasulullah, boleh tak izinkan kami berbuka? Haus sangat, tak tahan. Punya teruknya bercerita pasal orang sampai nak berbuka. Kita tak adalah sampai macam tu, betul tak? Betul tak? Mana mengaku mengumpat, cuma tak berbuka je. Kan? Tak adalah sampai macam itu. Cakap je kami tak macam tu, macam tu. Kan? Betul. Yang kedua, latihan takwa kata Sayyidina Ali, a'malu bitanzil, beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Apa dia? Pertama, sahur, jangan tinggal sahur. Tu cerita ni bulan tarbiyah ni nak didik kita, latih kita bangun. Bangun pagi. Kita disunatkan melewatkan sahur, tapi bukan pukul 7.30 pagi, tu breakfast. Kita bangun pagi tu, satu latihan diri kita boleh bangun pagi. Orang perempuan, automatik dia boleh bangun awal. Kenapa saya sebut orang perempuan? Sebab orang lelaki ni dia ego. Dia rasa dia ketua keluarga, dia perlu dikejut, bukan dia yang mengejut. Pelik lah. Orang perempuan yang bangun awal. Tu sebab orang perempuan dia segar je. Orang perempuan dah siap tu, muka dia pun dia dah macam dia dah lali, dia dah kena dengan panah api semua. Dia panahkan lauk tu tadi. Dia bercakap pun, cepat bangun bang, bangun sahur, cepat bangun. Mana yang memang nurse dalam latihan tu dia lain. Bangun bang. Abang, bangunlah. Abang. Kalau macam tu cara kejut, sudahnya dua-dua tak sahur. Kan? Yang faham, tak faham sudah. Kan? Yang nurse yang dah lama ni dia lain. Bangun bang, bangun kau apa dah nak kena injek dia cakap. Dia lain. Kan? Tak, dia kejut, bangun bang, sahur. Dia pun bangun. Yang suami ni bangun dengan muka nak kena tinju ni. Apa dia cakap pun tak tahu. Awak ni cakap apa malam tadi, elok je saya tengok. Yang anak pula bincang sama dia. Dia pun tak faham ayah dia cakap apa. Dia pun cakap macam tu. Rupanya dia kata nak nasi lah. Cakap lah nak nasi. Cakap tak faham. Tiba-tiba dia punya apa tu sebabnya kalau bangun tu nak makan memang jadi macam tu. Cuba bangun tu, masuk bilik air dulu, mandi, segarkan badan, gosok gigi, ambil wuduk, solat dulu 2 rakaat. Tengok macam mana dia punya pergi waktu makan tu. Makan sahur, makanan yang barakah. Jangan sekali-kali kalian tinggalkan. Nabi dah sebut dah. Dalam hadis lain, makan sahur, makanan barakah. Sebenarnya Allah dan malaikat berselawat kata orang-orang yang bersahur. Ni ada pula orang kita yang boleh cakap, jenis saya. Kau jenis apa? Mamalia, herbivore, reptilia. Kau 2 alam ke apa? Dia boleh cakap, jenis saya memang saya tak bersahur, tapi saya okey je puasa. Bukan masalah kau okey tak okey, masalahnya Nabi suruh.
Jangan tinggalkan sahur walaupun sebutir buah kurma, walaupun sebiji buah kurma. Dalam hadis lain walaupun seteguk air. So malam tidur standby 3 biji buah tamar, buah bantal. Air mineral tepi. Tengok Allah tak sempat, gerap capai buah, gerap kerah, gigi palsu punya salah capai, gerap berlekuk gusinya. La ilaha illallah. Makan buah tamar dah masin-masin bercampur dengan darah dah. Tak dalam masuk standby. Sahur, jangan tinggal sahur. Kemudian untuk anak kita. Anak kita kalau tiba-tiba tengah makan tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jangan tersekat. Berhenti, berhenti. Berhenti, berhenti. Anak tu tengah mengunyah lada. Apa pedas, apa pedas. Malam nanti minum. La ilaha illallah, kejamnya kau. Kalau dia tengah mengunyah, cakap dia habiskan cepat yang dalam mulut tu. Kemudian kita, kalau apa, untuk anak-anak lah, untuk anak-anak kita ingat mazhab Syafi'i membenarkan kalau makan tu sampai akhir azan tu. La ilaha illallah. Buat habis untuk anak. Dengan bapak-bapak relax makan. Belum. Baru hayal salah lah. Dan tu anak tu kita kesian. Dia pun baru belajar, dia pun budak lagi. Faham? Kemudian tak darus. Mengajilah. Kan? Alhamdulillah di hospital Sultan Bahaya saya dengar grup tadarus lelaki lagi ramai daripada perempuan. Cara terkejut macam tak lah tu. Memang perempuannya grup yang ramai. Kan? Lelaki ramai yang period. Macam mana? Tak, lelaki memang dah tak ramai. Lelaki memang dah tak ramai. Dan lelaki ni kebanyakannya hafal. Dia hafal. Akak memang tak berapa pandai mengaji. Akak duduk grup, duduk tepi no? Akak duduk tepi no? Nanti yang lain baca, akak ikut senyap. Boleh tak? Boleh tak jam tu? Boleh. Tapi kalau dah 5 tahun duduk tepi, apa masalah kau? Belajarlah. Akak bukan apa, akak mengaji, mengangkat. Orang lain bersela, kau mengangkat kenapa? Kau mengangkat macam tunjuk on atau mengangkat. Kau lagi orang. Dan mengaji tadarus mestilah bacaan bersemak. Seorang baca, yang lain semak. Bila kita ni pangkat tinggi, bukan doktor lah, orang lain. Bukan Dr. Zaitun ni. Dr. Zaitun dia ada grup dia lagak ni, grup lain. Baca, dia ni pangkat tinggi. Allazina amanu wa amilasa. Ya Allah. Nak tegur dia pengarah, kau jangan. Kau diam. Kau nak makan sikit kau rendah tahun ni, kau tegur lah. Dia bukan kira itu. Kan? Dr. Zaitun tu dia mengaji pun dia nak bagi tahulah kalau mana yang pendek panjang. Tapi Dr. Zaitun dia pandai ngaji. Kan? Ada kat kampung tu. Allazina amanu. Kak, tengok panjang pendek kak. Allazina amanu. Sazah tu aja. Macam ni. Allazina amanu. Kak. Tengok saya. Allazina amanu. Baca. Allazina Kak. Allazi. Marah dia lebat. Ustazah tu pun tak boleh sabar. Nanti apa? Allazina amanu. Cawalik. Marah ustazah. Tak. Dia mau apa tu? Puasa ke tidak? Cawalik. Dia pun baca. Allazina amanu. Kak diam okey, yang lain baca. Dia tak tahan. Dia kena sabar. Apa lagi bulan Ramadan ni? Tarawih. Tarawih ni yang paling popular sekali. Macam kita biasa 8 atau 20. Di Negeri Sembilan ada yang 10. 8, 10, 20. Mana yang paling baik? 8 ke? 10 ke? 20? Semua baik. Aku tanya mana yang paling baik? Yang paling baik mana?
Yang paling baik mana? Yang paling baik adalah buat. Itu paling baik. Buat. Masalahnya sampai 28 Ramadan aku tak tahu nak buat 8 ke 20. Tak buat lagi ni. Kau pergi dekat masjid ni, kenapa tak? Dia dah lah 8. Laju pula tu. Dia Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Senyum makmum, amin. Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Woi, inilah imam yang kita cari. Sebiji je ambil je. Ramai lah orang pergi kat masjid tu. Masjid kat kampung tu dalam 8 laju. Ramai orang tahun tu. Ramai, itulah aku dah cakap. Masjid ni terkenal dah. Imam dia power. Yang dia tak tahu disebabkan imam ni masyhur, dia dah dipindahkan pergi masjid lain. Yang tinggal kat situ imam lama. Nama imam tu Imam Sabar. Lurus dah dapatkan saf. Betul ke ni masjidnya? Weh, kawan tu cakap. Betul lah, kok ramai ni. Allahu Akbar. Macam lain ni weh, kawan tu cakap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lepas tu senyap. Mak kepala senyap lah imam ni. Arah tak peganjat orang nak bilang Ar-Rahmanir-Rahim. Makmum, ini baru isyak ni weh. Belum terawih lagi. Biar dia sabar. Sembahyang tarawih ni tak ada nak kerja nak cepat-cepat, betul tak? Ikut aja. Ikut. Kau golak aku sawan enggak? Tengok takutlah aku tengok kan. Tengkik kaki tu golak risau. Tapi macam itulah, tak kisah dah. Macam 8 ke 10 ke 20 ke. Yang penting adab solat sunat tarawih ni ikut daripada mula sampai habis. Kadang-kadang ada orang, aku tak main lah sini. Aku sembahyang kat masjid negeri. Buat 20. Imam Arab lah tu. Sekali lepas 8 rakaat, dia buat witir sendiri kat belakang. Ramai tak macam tu? Ramai. Dari segi adabnya tak kena. Kita nak pilih imam tu, ikut imam tu, ikut daripada mula sampai habis. Nampak tak? Melainkan dia lah emergency sikit perut. Setiap malam lepas 8 rakaat ada sikit perut. Nampak tak? Jadi itu dia. Kemudian begitu juga berbuka puasa. Berbuka puasa kita disunatkan mengawalkan berbuka. Tapi bukan pukul 4.30. Itu high tea tu. Ya, jangan. Ya, buka puasa. Kita, Nabi kata apa? Jangan sekali-kali kalian mengutamakan solat daripada makan pada waktu berbuka. Dengar azan, bukalah. Dia dengar imam tu. Pegang buah tamar, pegang. Pegang, standby ni, buka dah ni. Dia nak jadi orang yang pertama berbuka puasa di Alot Start. Sup dia yang pertama. Rupanya test 1, 2, 3, test 1, 3. Dia telan, dah telan, sama suruh. Dengarlah Allahu Akbar. Allahumma laka sumna bika amanna wa ala rizqika aftarna bi rahmatika arrahimin walhamdulillahil alamin. Dia terdengar pula kuliah Zuhur siang tu. Ustaz tu kata, antara waktu dimakbulkan doa adalah pada waktu berbuka puasa. Ni bantainya doa apa banyak. Sebiji macam majlis rasmi kerajaan negeri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami sedar ya Allah, rezeki yang kau berikan pada malam ini, kami menginsafi. Allah, setengah jam doa. Anak tengok tafufah, bila nak boleh makan ni?
Setengah jam. Akhirnya, walhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Ada lagi. Yang ayat, yang mak nak mati abah ni. Tak adalah. Baca tu doa tu maksudnya semua boleh minta. Dalam hati pun boleh minta waktu berbuka. Waktu suami baca Allah malaka sumna bika mana wala sikaf tarna bi amtika. Dalam hati, ya Allah, dapatlah aku baju raya baru tahun ni ya Allah. Ya Allah, dapatlah aku beg tangan baru ya Allah. Dapat duit kaya lebih sikit pada suami tahun ni ya Allah. Betul tak? Tapi jangan paksa jangan paksa suami. Bulan Ramadan ni kita elok-elok je cakap dengan suami, abang, kalau lah boleh, enaklah raya. Cuma yang tak pernah kisah pun kan sama ni. Bukanlah kata tahun ni kisah. Tapi kalau boleh, anak baju baru, insya-Allah. Doakan abang. Barulah suami tu okey. Kau paksa-paksa. Tak pasal suami tu jadi seorang suami pendosa. Sayang tak dikenang. Macam tu lah kan. Doa baik-baik lah. Suami ni dia tu ya. Bulan Ramadan ni patutnya bulan tolak ansur. Bulan kita bermaaf-maafan. Dan begitu juga yang ketiganya qanaah, berpada dengan sedikit. Jangan membazir bulan Ramadan ni. Jangan membazir. Tarbiyah ni. Jangan membazir. Saya kuliah subuh baru ni, ada saya sentuh tentang tajuk tipuan dunia. Salah satu kebodohan manusia adalah kegagalan mengawal dan melawan hawa nafsu. Itu adalah kebodohan manusia. Macam mana katakan bodoh? Contoh kita beli roti john seorang sebatang. 5 orang di keluarga, 5 batang roti john. Murtabak seorang sekeping. Taufu fa, yom taufu, lai cikang. Murtabak Singapura pun ada kat Lostar. Beli banyak, akhirnya tak habis. Itu belum bodoh lagi. Belum. Tapi bila besok dia beli banyak lagi macam tu, maka confirm bodoh. Sebab dah tahu ni tak habis, kenapa esok tu beli lagi macam tu? Tu kita kena kawal. Bayangkan menurut kajian oleh pihak Southern Waste Management, sebelum PKP setiap tahun kita membuang kira-kira 17,800 tan makanan setiap hari. 17,800 tan makanan setiap hari. Dan sepanjang bulan Ramadan, 270,000 tan makanan yang dibuang itu adalah makanan yang belum pun diusik. Itulah level kita manusia kat Malaysia. Apa? Membazir. Beli banyak, niat nak sedekah, alhamdulillah. Bagi kat masjid, bagi kat ni rumah anak yatim, tak apa. Tapi pastikan sebelum berbuka. Kalau selepas berbuka tu maksudnya pelupusan sisa pepejal. Mana tak habis bagi kat orang. Kita boleh tengok tau, doktor, saya pernah tengok kan. Kalau makanan kita hantar dekat surau atau masjid sebelum berbuka, kemudian kita bawa pula ada yang kat rumah, bawa pula makanan yang sama. Selepas berbuka, kita akan tengok kualiti dia berbeza. Itu kuasa Allah. Dia akan nampak lebam, dia akan nampak kusam pada makanan yang selepas berbuka baru kita hantar. Untuk moreh kita kata kan. Rupanya pun dah tak apa elok dah. Itu sebabnya kehebatan sedekah ni. Nak sedekah yang terbaik. Nabi paling cepat bersedekah pada bulan Ramadan. Lebih cepat daripada angin yang dikirim kata Jibril waktu nak mentadaruskan Nabi. Sedekah. Minta nombor akaun Balkis. Bukan Balkis. Ada ke staf nombor Balkis? Ada. Mbak no. Akaun Balkis. Tadi bagi kat aku. Bagi kau tak dengar tak? Tadi Samsul Bat cakap bawa. Masuk akaun aku. Bukan akaun Balkis. Akaun Balkis. BAKIS. Ambil nombor akaun. Subuh-subuh hantar. Kita ni nak murah rezeki dua. Nabi pesan nak murah rezeki. Pertama, jangan tinggal solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Yang kedua, nak murah rezeki, jangan tinggal sedekah subuh. Sedekah subuh ni, sebelum masuk subuh, nak masuk subuh tu kita sedekah. Online aja. Nombor akaun masuk, bank, CIMB ke, Maybank ke, Bank Islam ke, serap, masuk. Description, doakan saya kaya. Amount RM1. Tu tak tahan tu. Amount RM1 kan. Doakan saya kaya, nak tahan tu. Kan? Bagi yang terbaik. Tak apa, walaupun RM1, tapi istiqamah, berterusan kita bagi. Jangan kita bagi, kita kadang tu kedekut sangat. Bagi, bulan Ramadan ni bagi. Kita ni, yang paling penting bulan Ramadan, nak pula dalam
agensi kerajaan ni, kat hospital ni. Saya bukan tak tahu, dia 3 penyakit yang paling bahaya dalam organisasi kerajaan ni. 3 penyakit staf yang paling bahaya. Pertama, tamak. Sibuk nak ambil hak orang, tak payah. Nampak orang tu dapat naik pangkat, nampak dengar, dia dah mula dah jumpa bos. Kalau boleh jangan bos. Ini tak boleh percaya. Bos ni jangan. Sebab apa bagi kat saya? Kenapa? Tak payah. Jangan tamak-tamak. Kedua, jangan sombong. Sombong ni perangai syaitan. Yang tak nak ni, iblis tak nak sujud kepada Nabi Adam, tak nak tunduk kepada Nabi Adam. Kita nak ikut perangai sombong tu buat apa? Kita ni siapa? Kita ni manusia biasa, sama di sisi Allah. Dan yang ketiganya penyakit dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Penyeteruk di Malaysia ni, dua-dua pakai. Hasad, dengki, tak puas hati dengan orang. Macam mana dia boleh naik pangkat? Apa hal dia boleh naik pangkat? Tak boleh jadi. Macam mana dia boleh dapat APC? Macam dia seorang je kerja. Apa kita tak kerja ke? Ayat dia kan. Tak puas hati. Orang lelaki kalau dia tak puas hati, dia cakap direct, macam mana kau boleh dapat APC ni? Kerja sama, ponteng sama. Macam mana kau boleh dapat? Dia punya, walaupun aku ponteng, aku siapkan kerja aku. Kau aku tak tahu lah. Aku tanya je. Kalau lelaki senang, dia tanya direct. Orang perempuan, mana tanya? Siap puji depan, kita tahniah lah. Kau memang deserve. Dekat belakang dia buat grup WhatsApp, GGTPH, geng-geng tak puas hati. Dia masuk ke semua kawan-kawan, dia terlupa, termasuk budak yang terima anugerah pun ada dalam tu. Maka kau budak tu baca mesej dalam tu. Bukannya apa sangat kan, anugerah khidmat cemerlang ni kan. Anugerah khidmat cemerlang ni yang pertama dapat apa? Nampak sangat. Sebutlah sijil. Dulu sebut 1,000 mahal. Sijil. Kedua, iringan dia dapatlah RM1,000. Kadang tu tak apa, kadang Tuhan tak bagi kita. Tu ada orang beritahu kat saya, kita boleh dapat macam tu kan, orang lain dapat, kita cakap aku memang tak ada rezeki banyak orang lain. Kata risaulah, aku takkan dapat apa-apa pun. Jangan cakap macam tu, tak baik cakap macam tu. Rezeki Allah bagi ni mahal luas, bukan dekat APC je. Allah tak bagi kita APC, Allah bagi kita suami yang romantik. Suami balik, sayang, macam mana kerja? Penat abang, kena jaga slide lagi. Waktu pagi tadi masa live tu bunyi-bunyi pula dia orang. Nak contoh. Maka dia suami, iya ke? Kalau abang ada masa, biar abang yang jaga. Jangan isteri abang kena tak apa. Nampak kan? Bagus tak suami macam tu? Walaupun kita tahu dia takkan buat benda tu, tapi dia bercakap tu lega. Kan? Nampak tak? Tu rezeki Allah bagi. Suami romantik. Suami balik menyanyi, indah sungguh panorama. Isteri kat dapur, bagai pulau ni warna. Anak, ulala. Jadi lagu tu romantik. Tu rezeki tak? Rezeki. Nampak tak? Ni kita cakap macam tu. Ada satu hamba Allah, doktor, 3 bulan lepas, 3 bulan 4 bulan lepas, dia tanya saya masa ceramah online. SD selalu cakap, SD tu Samsul Bat lah, dia kata SD selalu cakap rezeki tak pernah salah alamat, tapi kenapa tak pernah sampai ke alamat rumah saya, dia kata. Wah, kacau kan ni, pahal. Saya cakap dengan dia, betul bukan salah alamat, tapi salah orang yang duduk ke alamat tu. Paharak tu parah. Orang duduk tu buta, kenapa? Sebab kita jangan ingat rezeki ni sama macam kita minta. Rezeki tak sebenarnya sama macam kita minta, malah mungkin Tuhan bagi lagi baik lagi. Mungkin Tuhan tak bagi kita rezeki APC, Allah bagi kita rezeki anak pandai, bagi rezeki isteri pandai masak, lempar-lempar jadi, lempar sayur jadi daging. Apa hal? Tak, dalam kuali tu dah ada daging tu, dia lempar sayur tu dalam tu selak ada daging tu je. Banyak ke rezeki. Antara tanda-tanda rezeki diberkati, pertama, kita rasa cukup. Bila kita rasa cukup, takkan ada rasa tamak, takkan ada rasa sombong, takkan ada rasa dengki. Cukup. Balik kerja, jangan cakap best kan jadi Samsul Bat dengan beli sana kemari. Tak best. Korang yang boleh balik rumah hari-hari, best. Bila dah fikir lah bertanya, tanya pergi bazar Ramadan mana? Dah tahu dah nak pergi mana. Sa'i, tawaf, kau buatlah kat bazar Ramadan. Orang lain tak dapat. Doktor Zaitun pun kena balik. Kenapa belum tentu lagi boleh balik waktu biasa?
Ada je meeting, ada tu ini, tiba-tiba Menteri Besar nak jumpa dengan semua pengarah-pengarah hospital. Kadang-kadang macam tu. Banyak kerja tu sebab kau jangan petikaikan kenapa kursi dia beza dengan kursi korang. Orang duduk kursi tu tanggungjawab dia beza tu. Tu bah aku cepat naik atas ni. Iya, kan? Kadang kita gemar petikai benda yang kita tak dapat tau. Apa? Kan? Saya, anak saya, tiga dialog anak saya sebut. Tak best, dah lama abah tak hantar pergi sekolah. Mustahil hantar pergi sekolah. Kan? Kita hantar lagi, kita sampai satu hari kita cakap, lama betul tak hantar anak pergi sekolah. Iya. So anak dah masuk asrama lagi lah. Anak masuk universiti lagi lah. Tiba-tiba anak sebut, nak kahwin. Untuk penganjat kita. Kejap je masa berlalu. Dr. Zaitun dah dengar dah jawapan soalan tu. Dah dengar dah soalan. Dah dengar dah. Ya. Yang kedua, tak best. Dah lama abah tak bawa pergi pasar malam. Apa? Pasar malam mustahil. Sebab orang lelaki nak nampak hebat pasar malam lah. Nak apa? Ambil. Abah. Pasar raya cukup buat macam tu. Meninggal kau buat lah. Pasar malam boleh lah cakap macam tu. Dan ayat yang ketiga paling tak boleh tahan bila anak-anak sebut tu. Macam dah lupa-lupa muka abah macam ni. Kau bayang kan? Wahal Pulau TV, YouTube boleh tengok kan? Dia boleh kata macam lupa-lupa. Jadi itu dia. Jangan kita minta benda yang kita tak ada. Tapi cukuplah bersyukur dengan apa yang kita ada. Manusia yang paling kaya, kata Nabi, adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang kita ada. Dan bila sebut tarbiyah, sebenarnya kalau kita tengok bulan Ramadan ni, sebenarnya kalau kita amalkan terus selepas Ramadan, sebenarnya kita sedang mempersiapkan insurans untuk kita selepas mati. Macam mana pula? Masuk dalam kubur, malaikat nak sesa, nak pukul kepala. Jangan. Kenapa pula? Kerana dia ni rajin mengaji, rajin berzikir. Bulan puasa kita banyak mengaji. Sambung terus. Lepas Syawal pun kita mengaji lagi. Kalau macam tu tak boleh pukul kepala, kita bantai perut dia. Jangan. Kenapa pula? Kerana dia ni rajin puasa sunat. Tak boleh pukul perut dia. Orang yang rajin puasa sunat. Kalau macam tu kita pukul kaki dia. Jangan. Kenapa? Sebab dia ni rajin bangun malam qiyamul lail, beribadah. Jangan pukul kaki dia. Ingat, bangun malam beribadah. Bangun malam kencing tidur balik tak kira. Alhamdulillah aku rajin qiyamul lail sekarang ni. Itu bangun malam kencing tak kira. Dia mesti bangun malam beribadah. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya memahami ramai di kalangan kita lepas ni ada sesi bergambar dan sebagainya. Saya tak mengampakan, insya-Allah. Saya baru-baru ni bergambar. Saya paling tak boleh lupa doktor, saya bergambar. Saya ceramah di Rompin, Pahang. Tengah bergambar. Orang kampung nak bergambar kan, serbat bolehlah bergambar. Tiba-tiba kat belakang tu berbunyi, free size. Saya pandang, dia faham lah free size pula kak. Alah yang cami-cami tu, itu freestyle kata. Tapi dia confident. Jadi kan jangan ada yang salah sebutlah ya. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa-apa pun, jangan kita lupa tentang satu hadis bagaimana Nabi naik ke mimbar, Nabi sebut amin, amin, amin 3 kali. Selepas Nabi sebut, sahabat tanya, kenapa kau sebut amin? Aku tak nampak siapa berdoa pun, sahabat tanya. Nabi kata, sesungguhnya aku mengaminkan doa yang dibacakan oleh malaikat Jibril. Iaitu salah satu pada doanya, celakalah hidup orang yang membiarkan Ramadan berlalu tanpa dosanya diampunkan oleh Allah. Jadi mulai sekarang pun dah boleh doa. Allahumma innaka afuwun karim tuhibul afwa fa'fu anna. Ya Allah, kau Maha mengampun, kau suka pada keampunan, ampunilah kami, ampunilah aku. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membuat galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu ukir dari papan. Alang-alang mendapat ilmu, sebutir pasir jadikanlah intan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak Hospital Sultan Abahiyah menjemput, rasa nak junjung.